وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memanjangkan usia kita sehingga kita dapat bertemu pada malam 12 Rabiul Awal. Malam yang mengingatkan kita kepada malam sebelum kelahiran Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yang mengingatkan kita bahawa pada pagi seterusnya adalah merupakan pagi penuh cahaya apabila Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir daripada rahim yang begitu mulia, rahim Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, ummi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberadaan kita pada malam yang mengingatkan kita kepada tarikh kelahiran Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, keberkatan kepada kita kerana mengingati hari kelahiran Nabi ini termasuk di antara syiar Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingati nikmat kelahiran baginda setiap minggu, iaitu apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunat setiap hari Isnin. Kerana hari Isnin mengingatkan kepada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab itulah para ulama kita zaman berzaman, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, walaupun tidak dilakukan oleh sahabat, walaupun tidak dilakukan oleh tabi'in seperti yang kita lakukan, iaitu sambutan khusus pada 12 Rabiul Awal, namun ini tidak ada salahnya kerana apabila dilihat apakah sebenarnya sambutan merayakan hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini adalah satu manifestasi, satu luahan kegembiraan kita terhadap nikmat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah merupakan satu tarikh yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita, sehingga kata para ulama menjadi satu pengalaman, orang Arab panggil tajribah, dan menjadi satu perkara yang mujarrab. Orang Melayu panggil mujarab. Orang Melayu panggil mujarab, maknanya terhasil. Mujarrab dalam bahasa Arab maksud dia sudah dibuktikan, dilakukan berulang kali dan ternyata hasilnya menjadi. Orang Melayu panggil mujarab. Mujarrab sudah menjadi satu pengalaman, satu tajribah, satu pengalaman dan didapati hasilnya setiap kali ia dilakukan. Iaitu kata para ulama, siapa yang merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keamanan kepadanya sepanjang tahun itu. Tak ada hadis, tetapi pengalaman para ulama kita apabila mereka merayakan hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merayakan hari kelahiran Nabi bererti menzahirkan apa yang ada dalam lubuk sanubari kita, yang merupakan kegembiraan kemuncak, kegembiraan yang begitu tinggi terhadap nikmat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengalaman orang sebelum ini, mereka yang melaksanakan sambutan memperingati hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah dalam kitab beliau Al-Maulidul A'li, ada dua pengalaman orang-orang sebelum ini. Yang pertama, sepanjang tahun insya-Allah dia akan aman daripada sebarang kesulitan. Kalau ada kesulitan pun dia aman, dia tenang dalam menghadapinya. Dan yang kedua, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
menjadi pengalaman orang-orang sebelum ini. Sehingga kata para masyayikh kami di sana di Al-Azhar Al-Sharif, orang dulu antara selain daripada Hari Raya Idul Adha, mereka meraihkan dengan menyembelih binatang korban, maka hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diraihkan dengan menyembelih binatang. Walaupun tidak ada kenyataan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diraihkan secara khusus hari kelahiran baginda Nabi, tetapi ini semua adalah sebagai satu luahan rasa cinta, rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah merezekikan kepada kita dapat bernabikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini kita masuk pada malam 12 Rabiul Awal. Besok pagi, bermula daripada subuh besok pagi, azan subuh itu akan mengingatkan kita detik kelahiran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kerana Nabi lahir sewaktu fajar terbit fajar sadiq terbit. Di saat fajar terbit daripada ufuk timur itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah itu, baginda Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan oleh ibunda baginda yang tercinta Sayyidatuna Aminah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, besok pagi kita akan melalui satu waktu yang mengingatkan kita kepada apa yang pernah berlaku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu. Dan di mana Nabi lahir? Nabi lahir di Syi'bu Bani Talib, Bani Hashim, Syi'bu Bani Hashim. Syi'bu ni kalau ikut dalam bahasa Arab kita kata macam apa? Lembah lah, kita kata lembah, iaitu kawasan yang berada di antara dua bukit. Lembah, kawasan lembah, lembah. Iaitu ada dua bukit, kawasan yang berada di sekitar bukit itu dipanggil sebagai Syi'b. Rasulullah lahir di Syi'bu Bani Hashimin, iaitu secara tepatnya kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah, selesai kita menunaikan sa'i, kita keluar daripada Marwah. Daripada Marwah itu kita akan nampak satu bangunan yang hari ini menjadi maktabah, menjadi pustakaan. Pustakaan. Di dalam pustakaan itulah asalnya, itulah lokasi asal rumah kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya pernah dibangunkan di rumah tersebut akan masjid, dan pernah dirayakan hari kelahiran baginda Nabi di dalam masjid tersebut. Kerana masjid itu adalah merupakan tempat lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kata para ulama, bayangkan sewaktu Nabi alaihi salatu wasallam dalam peristiwa Al-Isra dan juga Al-Mi'raj, sewaktu baginda Nabi daripada kota Makkah Al-Mukarramah nak menuju ke kota Filistin, nak menuju kepada Al-Masjid Al-Aqsa, Sayyiduna Jibril alaihi salam telah meminta baginda Nabi untuk turun di satu kawasan. Dan apabila sampai di situ, baginda Nabi diminta oleh Sayyidina Jibril, dipersilakan untuk melakukan salat 2 rakaat. Setelah salat, baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, di manakah kita berada? Kata Sayyidina Jibril, kita berada di Baitul Lahm. Baitul Lahm yang terletak di Filistin adalah merupakan lokasi kelahiran Nabi Isa alaihi wa ala sayyidina Muhammadin as-salatu wassalam. Lalu kata para ulama, kalaulah di tempat lahir Nabi Isa itu pun diberkati sehingga baginda Rasul dipersilakan untuk salat 2 rakaat di situ, maka lebih-lebih lagi lah tempat yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini. Iaitulah lokasi yang hari ini sudah menjadi maktabah. Dan alhamdulillah saya dengan rezeki daripada Allah dapat memasuki kawasan itu, sebab orang awam tak dibenarkan masuk. Orang awam tidak dibenarkan masuk. Mereka takut orang buat syirik lah, takut itulah, takut inilah. Sedangkan kaum muslimin yang pergi ke situ semuanya kerana didorong atas dasar cinta, atas dasar kasih yang tidak terperi kepada baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Dan alhamdulillah saya dapat masuk ke situ. Kebetulannya saya guna alasan, saya kata saya pelajar Al-Azhar, baru selesai buat master. Jadi saya nak tengok kitab-kitab yang ada dalam pustakaan ini untuk saya fikir-fikirkan tajuk PhD saya. Bila kita khabar ana kharijil Azhar, takharrajtu alhamdulillah min magister Al-Azhar.
Saya keluar daripada majlistis, selesai majlistis kan nak tengok tajuk untuk PhD, dia bagi masuk 2 kali. 3 kali. 3 kali. Kali pertama masuk, tengok. Lepas tu saya tanya satu manuskrip, kod ada di situ? Tak ada. Dia kata datang sekali lagi. Saya kata alhamdulillah. Ada ke tak ada tak kisah, yang penting boleh masuk sekali lagi. Masuk kali kedua, orang tu tiba-tiba tak dapat datang pula. Kita menunggu lama di situ. Tak kisah lama pun sebab kita lain macam tuan-tuan. Kita masuk ke rumah baginda Nabi itu, kita rasa perasaan yang lain macam sungguh. Kita rasa begitu tenang, kita rasa susah nak digambarkan apa perasaan ketika itu. Seakan-akan jiwa kita itu lemas dalam cahaya, subhanallah. Dan kali kedua orang tu tak datang. Punya tunggu, dia kata tak dapat datang. Dia suruh datang kali ketiga, alhamdulillah. Nanti saya turun ke Mekah lagi, rasa nak cari tajuk PhD lagi. Tiap-tiap pergi ke Mekah cari tajuk, insya-Allah. Moga-moga direzekikan lagi masuk ke rumah tempat lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita berada pada 12 Rabiul Awal, satu tarikh yang begitu ditunggu. Dan kalau ikut pandangan yang masyhur, menyatakan bahawa hari kelahiran Nabi adalah pada 12 Rabiul Awal, walaupun berlaku khilaf. Kalau ikut Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, di saat Nabi lahir, orang Mekah mengira hari itu 12 Rabiul Awal. Tetapi setelah dirujuk dari segi falak, rupanya orang Mekah, disebabkan orang Mekah pada zaman baginda Nabi, orang Arab tidak pandai mengira. Dia tidak pandai ilmu falak. Tak ramai yang tahu. Mereka biasanya menengok bulan, itu saja. Menengok dengan ni, dan mereka dapat agak hari ni hari yang keberapa. Jadi pada perkiraan orang Mekah ketika itu, hari lahir Nabi adalah 12 Rabiul Awal. Tetapi setelah dirujuk dari segi ilmu falak, falak menyatakan hari itu adalah 8 Rabiul Awal. Jadi sebenarnya tidak ada salah, kerana yang dinyatakan Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal iaitu merujuk kepada kalender orang Arab pada zaman itu. Manakala para ulama yang berpendapat Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal contohnya, mereka menetapkan 8 Rabiul Awal kerana hanya pada 8 Rabiul Awal berdasarkan ilmu falak lah jatuhnya hari Isnin. Manakala 12 Rabiul Awal tidak jatuh pada hari Isnin. Ala kulli hal, pada hari mana sekalipun apabila kita masuk saja pada bulan Rabiul Awal, kita akan teringat dengan kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita betapa baginda Nabi dari kecil lagi adalah satu keberkatan buat orang Mekah. Menjadi satu keberkatan, menjadi satu sebutan orang Arab Mekah, kebanggaan orang Arab Mekah. Dan daripada kecil lagi mereka tidak pernah kenal baginda Nabi melainkan hanya yang baik-baik. Dan akhirnya pada ketika baginda Nabi SAW berusia 40 tahun, baginda Nabi SAW direzekikan oleh Allah dengan wahyu yang pertama di Gua Hira, yang menabalkan baginda Rasul SAW sebagai Rasul terakhir yang menutup tirai para Nabi dan para Rasul alaihi wa ala sayyidina Muhammadin as-salatu wassalam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau besok ada rezeki lebih, jangan lupa belanja ahli keluarga. Tak ada hadis, tetapi kita mengharapkan berdasarkan pengalaman orang sebelum-sebelum ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kegembiraan kita sebagaimana kita gembira dengan kelahiran Nabi. Moga-moga Allah akan menggembirakan kita sepanjang tahun tersebut. Dan menjadi satu perkara yang sangat menarik apabila daripada kecil lagi anak kita diajar untuk mencintai baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Contoh, besok, okey, hari ni baba nak belanja, hari ni ayah nak belanja. Anak-anak akan tanya, sebab apa ayah? Hari ni hari lahir Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dari kecil lagi mereka ditanam betapa memuliakan Nabi ini satu tuntutan. Dan anak itu akan membesar dengan rasa mencintai Nabi. Dan daripada situlah akhirnya bila mereka menjadi ayah, mereka akan menurunkan juga perasaan cinta itu kepada cucu, cicit, sehinggalah ke akhir zaman. Lalu keluarga kita moga-moganya menjadi keluarga pecinta baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini insya-Allah malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-38. Ustaz Fahmi pesan dengan saya, malam ni hadis 38. Besok pagi hadis 39. Hari Jumaat kita khatam. Hari Jumaat kita akan khatam biiznillah kitab ini sekali dengan sambutan Maulidul Huda Sayyiduna wa Maulana Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Hadis yang ke-38 iaitu hadis yang menceritakan bahawa musibah adalah penghapus dosa. Walaupun buku ini menceritakan tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah, iaitu hadis yang menggalakkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang mudah ini. Saya sertakan juga hadis yang ke-38 ini kerana hadis yang 38 ni walaupun kita tidak dituntut untuk melakukannya, bukan maksudnya kalau macam tu jom kita cari musibah, kita cari balak, kita cari benda-benda yang menyusahkan kita supaya kita mendapat kebaikan daripada musibah itu. Bukan. Tetapi dalam hidup kita, kita pasti menerima musibah. Jadi kita tidak dituntut untuk mencari musibah, tetapi di atas dunia ini kita akan menerima musibah. Sebab tu kata Syekhul Islam Izzuddin Ibnu Abdis Salam, atau nama betul beliau Abdul Aziz Ibnu Abdis Salam, yang dipanggil sebagai Izzuddin, Izzuddin Ibnu Abdis Salam. Asalnya beliau berasal daripada Syria dan akhirnya berhijrah ke kota Mesir dan akhirnya meninggal dunia di Mesir, di lokasi yang tepatnya berada di Muqattam, Kahirah, Mesir. Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam ini, beliau ada satu kitab yang menceritakan tentang qawaid fiqhiyah. Dalam kitab tersebut, kalau tak salah, Qawaidul Anam atau Qawaidul Ahkam something begitulah, saya pernah terlupa tepatnya. Buku tu 2 jilid tapi dua-dua, satu buku saya hilang, satu tinggal di Mesir. Kedua-dua dah hilang dah. Ada orang pinjam pun semua tu habis. Sebab tu sebagian ulama kata apa? Kitabi kabanati. Kitabku seperti anak perempuanku, tak boleh pinjam-pinjam. Sebab biasanya orang pinjam kitab kita hilang lepas tu kan. Saya pun tak tahu mana pergi kitab saya. Gamaknya dia yang pinjam itu hilang. Cuma saya sempat baca kitab lu masa mula-mula beli buku tu. Tertarik saya dengan kenyataan Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam. Syekh Izzuddin ni antara ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Dan beliau di antara para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan pahala bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan kepada si mati tak sampai. Ini antara ulama dalam mazhab kita. Bukan mazhab lain, mazhab Imam Syafi'i sendiri yang berpendapat kalau kita contoh Al-Fatihah hadiyatan li ruhi fulan wa fulan, kata beliau tak sampai. Berdasarkan ijtihad beliau, pandangan beliau, beliau kata tak. Setiap kita hanya akan dapat amalan yang kita lakukan. Amalan orang lain tak akan boleh dihadiahkan kepada kita. Berbeza dengan pandangan ramai di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Apabila beliau meninggal dunia, ada orang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu orang yang bermimpi tu tanya, Izzai ya Syekh, wasal wala? Pahala sampai ke tak sampai? Dalam mimpi itu, dan ini cerita lah kan. Dalam mimpi itu Syekh Izzuddin kata, sampai rupanya. Sampai rupanya. Kata beliau dalam mimpi. Cuma dalam mazhab kita, mimpi tidak menjadi hujah. Tetapi ia sebagai satu orang kata apa, berita gembira. Dan moga-moga kita sangat mengharap kepada Allah SWT. Moga-moga hadiah bacaan Al-Fatihah, Al-Quran yang kita hadiahkan kepada ruh si mati sebelum ini sampai. Dan moga-moga kita juga akan menerima hadiah ini sewaktu kita pulang ke alam barzakh nanti. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam sebut dalam kitab itu, kata beliau, atas dunia ini, apa nikmat pun akan ada musibah. Tidak ada nikmat yang mutlakun ni'mah. Tidak ada nikmat atas dunia ini yang dia adalah mutlak. Nikmat secara mutlak, tak ada. Nikmat 100% langsung tak ada sebarang musibah, tak ada. Bahkan di dunia ni, apa nikmat sekalipun akan ada musibah. Lalu dibawa contoh. Ada rumah besar, jiran jahat. Maknanya zaman dulu lagi kadang-kadang jiran jahat ni ada. Kata beliau, rumah besar, jiran jahat. Isteri cantik. Masalah pula dengan kita. Maknanya walaupun dia nikmat dah tu. Rumah besar, rumah selesa, udah dapat pula masalah lepas tu. Jirannya tak elok. Isteri yang cantik pada pandangan kita, udahnya dia buat perangai dengan kita. Tidak ada nikmat atas dunia ni yang perfect 100% nikmat. Kata beliau, satu-satunya nikmat yang betul-betul nikmat secara mutlak hanyalah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Di syurga nanti tak ada istilahnya, rumah kita ni dah besar dah, tapi orang sebelah tu tak apa nak elok lah, tak ada. Di syurga semuanya elok. Tidak ada yang tidak elok. Jadi oleh kerana itulah, musibah yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, itu bukan penganiayaan daripada Allah, sebaliknya untuk mengangkat darjat kita sebenarnya. Baik, kita akan lihat hadis
yang menyebabkan kita akan rasa gembira dan tenang apabila kita diuji dengan musibah. Tetapi kata Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah, bukanlah bermaksud kita memohon agar musibah direzekikan kepada kita. Bukan. Kita tak pernah meminta. La tatamannau liqa al-adu. Jangan kamu semua mengharapkan untuk bertemu musuh. Kata Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah, musuh ni bukan sekadar orang jahat. Musuh ni bencana, musibah, benda-benda yang tidak kita sukai itu dianggap sebagai musuh bagi kita. Kita tidak meminta supaya bertemu dengan musuh, tetapi kalau kita berterimanya, ditakdirkan kita menerimanya, maka kita tahu musibah yang melanda tidak lain tidak bukan untuk mengangkat darjat kita sebenarnya. Hari ini kita akan melihat hadis yang ke-38 biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Al-Imam Al-Bukhari. Biisnadina al-muttasil ila Sayyidina Al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah. Bardizbah ni tak masuk Islam. Datuk kira moyang Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Ayah kepada moyang. Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah ni tak masuk Islam. Orang belah-belah Uzbek sana yang ketika itu masih lagi beragama dengan agama Majusi, kalau tak silap dia. Mungkin beliau termasuk Ahlul Fatrah, wallahu a'lam lah. Kalau mungkin Islam tak sampai lagi pada zaman beliau ke tanah Uzbek. Tapi beliau bukan orang Islam. Jadi Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Mughirah masuk Islam. Mughirah ayahnya Bardizbah. Bardizbah tak masuk Islam. Bisnadina al-muttasil ila Sayyidina Al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin bisanadihi an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه البخاري. Apa maksud hadis ini? Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksud dia ada dua orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Berdasarkan sanad ini ada dua orang sahabat Nabi. Pertama Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan yang kedua Sayyidina Abu Hurairah. Kedua-dua sahabat Nabi ini mendapat hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, tidak akan menimpa seorang Muslim apa sahaja daripada kepenatan, kesakitan, kerunsingan disebabkan musibah yang bakal berlaku, kesedihan disebabkan musibah yang telah berlaku, kemudaratan dan penderitaan, sehingga duri yang menusuknya pun melainkan Allah telah menutupi disebabkan musibah-musibah itu akan kesilapan-kesilapannya. Hadis ini telah riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tengok subhanallah. Ma yusibul muslima min nasabin. Tidak akan ada yang menimpa seorang Muslim yang berupa akan kepenatan. Siapa di kalangan kita yang tak penat-penat? Penat. Balik kerja letih. Keletihan itu pun sebenarnya diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita adalah seorang Muslim. Kita hamba kepada Allah. Letih kita dalam mencari redha Tuhan. Kita letih sebab apa? Letih buat maksiat ke? Ke kita letih cari rezeki? Kita letih sebab kita jaga anak-anak? Kesemua itu ibadah. Maka setiap keletihan yang menimpa diri kita tidak akan dihilangkan atau dibuang sia-sia begitu. Sebaliknya keletihan itu pun akan membawa kepada penutupan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Subhanallah. Sebab tu orang mukmin ni dia bersih sebenarnya.
Betul lah kata para ulama kita. Semua kaum mukminin waliullah. Sebab dosa mereka sentiasa dibersih-bersihkan oleh Allah. Sampai mereka itu memang bersih pada hakikatnya. Cuma kita saja yang tak rasa bahawa kadang-kadang betul ke dia ni bersih? Betul ke dia tak ada dosa? Sebenarnya, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menimpa seorang Muslim apa sahaja daripada kepenatan, kesakitan. Tak bisa demam. Kena cocok baru ni, tak sakit. Kena 2 dos. Lepas tu pening kepala, demam. Sakit kan? Kita pernah contoh sakit gigi. Baru ni saya telinga tak dengar. Kan? Kesemua tu adalah merupakan penyakit yang pernah menimpa diri kita. Ke ada kita tak pernah sakit? Semua kita pernah sakit. Maksud dia kesakitan yang menimpa kita pun akan dijadikan sebagai sebab untuk ditutup dosa-dosa kecil kita. Kerunsingan. Siapa yang tak runsing? Takut pada benda yang bakal berlaku. Sedih dengan benda yang bakal berlaku. Kita pernah runsing. Masalah yang kita risau duit tak cukup. Kita risau ada masalah yang bakal berlaku. Kita risau dengar cerita akan berlaku begini. Kita tengok setiap hari kes di Perak begini. Kita risau. Kerisauan itu tidak dibiarkan kosong oleh Allah. Semuanya akan membawa kepada penutupan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Kesakitan, kerunsingan disebabkan musibah yang bakal berlaku. Kesedihan disebabkan musibah yang telah berlaku. Kita sedih kerana telah berlaku satu musibah ke atas diri kita atau keluarga kita menyebabkan kita sedih. Kesedihan yang yang menyebabkan kita rasa lemah, kita rasa tak bermaya disebabkan musibah yang pernah menimpa kita. Kita sedih dengan apa yang telah berlaku. Itu pun tidak akan dibiarkan oleh Allah berlalu tanpa pengampunan dosa. Kemudaratan. Siapa di kalangan kita tak pernah mendapat mudarat? Ada. Kita pernah mendapat kemudaratan dan penderitaan. Kita pernah menerima azan wala gham. Kita pernah menerima penderitaan dalam hidup kita. Penderitaan dari sudut kewangan, kadang-kadang dari sudut batin. Perasaan kita tertekan, pernah menerima penderitaan dalam apa benda segi sekalipun. Sehingga kata Nabi, sehinggakan duri yang menusuknya pun. Tadi saya basuh pinggan. Masa tengah basuh tu, rupanya dia punya, ada beli penyepit arang tu, dia punya tepinya punyalah tajam rupanya. Saya pun sedap, menjerit tu. Sampai sekarang terasa lagi sakitnya. Duri tercocok. Ada kadang-kadang pernah kita tercucuk duri. Nak menyiang ikan. Terkena juga kadang-kadang. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi, sehinggakan duri yang menusuknya pun. Melainkan Allah telah menutupi disebabkan musibah-musibah itu akan kesilapan-kesilapannya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata para ulama, seseorang yang dia meninggal dunia disebabkan penyakit. Dia sakit lama, lepas tu meninggal. Kita sedih dengan kita tengok dia kesakitan. Tetapi sebenarnya orang yang meninggal dalam keadaan bukan mengejut. Beza dia sihat-sihat tiba-tiba tumbang. Atau la qadarullah accident. Dia sihat tiba-tiba accident. Beza dengan orang yang meninggal dia keadaan dia sakit. Kita pun ziarah dia, kita pun kesian tengok dia, lepas tu dia meninggal. Sebenarnya meninggal apabila kita ditimpa dengan kesakitan itu lebih baik dari sudut kita yang sakit itulah berbanding dengan meninggal mengejut. Orang meninggal mengejut kadang-kadang dia tak standby untuk menghadapi kematian. Tapi kalau orang yang dia menerima ujian kesakitan ini, biasanya dia sudah pasrah dan dia sudah bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi kesakitan yang dia alami itu sebenarnya sedang membersihkan segala kesilapan dia. Lalu ketika dia pulang kepada Allah, banyaklah dosa-dosanya yang sudah dihapuskan oleh Allah dengan sebab kesakitan yang dia alami. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang menimpa umat Islam sekalipun, sebenarnya tidak akan ada satu benda yang dianggap sebagai merugikan umat Islam. Dia terima apa? Dia terima kesusahan, kesedihan, kerusingan, ketakutan, penyakit. Semuanya itu adalah membawa kepada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia Muslim. Dia hamba yang meyakini bahawa Allah adalah Tuhannya.
Baik, kita lihat pengajaran dalam hadis ini. Saya datangkan dua pengajaran. Pengajaran yang pertama, sebarang kesulitan yang menimpa seseorang Muslim akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pengampunan dosa. Apalagi yang kita nak, sebab kita sebagai seorang hamba Allah yang sering melakukan kesilapan, kita mahu di akhirat nanti kita bersih daripada dosa. Maka apa yang menimpa seseorang itu akan menyebabkan dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang tu meninggal dan keadaan dia sakit lama, sakit lama tu tuan-tuan sebenarnya itu pengampunan daripada Allah. Saya ambil satu contoh, kita baru saja kematian saudara kita yang kita kasihi, Cikgu Megat. Mungkin tuan-tuan ada yang kenal Cikgu Megat. Saya kebetulannya duduk di Taman Seroja. Berkenalan dengan Cikgu Megat adalah daripada bulan 5 itu, duduk 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapatlah 5 bulan kenal dengan beliau. Beliau selalu sebut, saya sakit ni tunjuk. Lepas tu bila solat, mesti akan ambil air. Saya kata, kenapa cikgu? Dia kata dah tak ada peluh dah. Jadi kena basahkan badan. Sakit. Dia kata 10 tahun dah. Arwah ni dah 10 tahun dah sakit. Maknanya tuan-tuan bayangkan 10 tahun Allah SWT bersihkan. Bukan calang-calang sampai bila Cikgu Megat balik aja ke rumah, kami menyembang masa arwah masih ada. Kuat Cikgu Megat ni. 10 tahun menghadapi kesakitan tapi tak pernah tergambar dalam hatinya yang dia tu mengeluh. Dia redha dengan apa yang berlaku kat atas dirinya. Orang awal juga datang solat. Hidupnya subhanallah. Apabila Allah SWT takdirkan baru ni Cikgu Megat dapat penyakit, kemudian akhirnya dipanggil pulang oleh Allah SWT, secara adat berdasarkan hadis yang kita belajar ni, agak-agak 10 tahun itu agak-agak belum bersihkan lagi beliau. Saya tak tahu perkara gaib. Tetapi 10 tahun diuji dengan kesakitan, meninggal dunia pun dengan asalnya terkena COVID, kemudian akhirnya selesai dari segi COVID-nya, dapat pula pendarahan dari segi usus, akhirnya ditakdirkan Allah pulang. Ketika itu agak-agak berapa banyak dosa dan kesilapan beliau yang sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa perit tengok musibah yang beliau terima, tetapi kalaulah kita boleh buat orang kata video call lah dengan beliau sekarang, apa agak-agak beliau akan sebut pada kita? Oh, seronoknya Allah ampunkan dosa-dosa saya. Walaupun kita tak tahu perkara gaib, tetapi berdasarkan zahir hadis yang Nabi cerita kepada kita ni, orang yang menerima musibah ini semuanya akan diampunkan dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apabila seseorang itu menerima musibah, macam kita sendiri pun kalau terima musibah, kita kena letak dalam hati kita, Allah sedang nak bersihkan saya. Allah uji saya. Allah uji saya dengan ujian ini, dan sebenarnya Allah sedang membersihkan saya. Sehingga disebut oleh para ulama, seseorang yang kalau dia meninggal dunia, dia masih lagi menanggung dosa, lalu dia diazab di kubur. Azab di kubur itu pun tujuannya untuk membersihkan kesilapan dia. Sehingga akhirnya dia sampai ke akhirat nanti, dia dah bersih pada dosa. Tapi kalau jahat sangat, tak bersih-bersih juga, dia itulah yang akan kemungkinan akan jatuh dalam lembah api neraka, wal'iyazubillahi min zalik. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, walau seteruk mana bermusibah menimpa diri kita, di sebalik musibah itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ujian dan malapetaka yang menimpa seseorang Muslim adalah tanda kasih sayang Allah kepadanya. Jadi mungkin kita pun, ya betul, bukan tanda Tuhan benci. Tak. Allah tidak benci kepada hamba-Nya. Semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin dia akan diuji. Kerana untuk zahir daripada dirinya kesabaran. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah pula cinta kepada orang yang sabar. Orang yang sabar hanya dianggap sabar kalau diuji Allah, dia teguh. Dari situlah mengapa orang yang dekat dengan Allah diuji oleh Allah supaya dia bersabar. Bila dia bersabar, akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb. Allahu Akbar.
an la ilaha illallah. أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسوله وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا وأنت إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ujian malapetaka ni tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Ini kerana kadang-kadang musibah tersebut berlaku kerana Allah mahu mengangkat darjat orang yang diuji sehingga dia menjadi orang yang sabar sebagaimana yang berlaku kepada para nabi dan rasul serta orang-orang saleh. Sebab tu bila Allah Taala timpu ujian kepada kita, jangan cepat kita kata Tuhan benci kepada kita. Atau kalau satu orang dapat musibah, sah engkau ni balasan daripada Allah. Contoh yang boleh kata balasan pada Allah ni Nabi je. Sebab kita tak tahu ujian yang diterima oleh seseorang itu, adakah itu disebabkan Allah mahu membalas dia kerana dosa dia, atau sebenarnya Allah mahu mengangkat darjat dia. Ujian atau musibah, kita tahu. Sebab tu kita bersangka baik kepada orang mukmin. Kalau dia terima apa musibah sekalipun, kita kata ini bukan balasan Tuhan, ini Tuhan nak angkat darjat dia. Sebab kita tak tahu musibah tu tidak. Kadang-kadang setengah orang kalau kena ke dia, ini ujian daripada Allah. Kalau kena ke orang, musibah. Ni Tuhan timpa musibah, jahat sangat dengan Tuhan. Kalau dengan orang, cepat dia kata orang dapat musibah. Kalau dia, ini ujian untuk meninggikan darjat saya di sisi Allah. Tak boleh. Sebab kita tak tahu bagaimanakah yang berlaku kepada seseorang. Adakah Tuhan memberikan musibah kepadanya kerana dia buat salah, atau dia tak buat salah tetapi dia meninggalkan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan sunat contohnya, menyebabkan akhirnya dia jauh daripada Tuhan disebabkan sebelumnya dia dekat dengan amalan-amalan tersebut. Ada juga begitu. Orang yang dia dapat ujian oleh Allah supaya dia fikir balik, apa agaknya kesilapan saya? Saya tinggalkan benda sunat yang mana? Adakah kewajipan saya tinggalkan? Dia fikir balik supaya dia kembali merapatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya pernah cerita kepada tuan-tuan ni kisah yang berlaku kepada guru saya Fadilatul Syekh Husin bin Rusdi Al-Hasani. Satu hari satu orang makcik tua sakit, jumpa beliau. Dah bila doktor cek air kencing, cek darah apa semua, tak jumpa sakit. Tapi dia kata saya sakit, doktor, saya sakit.
Syekh kata, kami dah cek air kencing, dah cek darah, tak jumpa penyakit. Akhirnya Syekh Husri tanya dia, ada tak dulu buat kebaikan tertentu, lepas tu kamu sekarang dah tinggalkan kebaikan tu? Ada tak? Akhirnya kata wanita tadi, ada. Dulu saya boleh kata tiap-tiap tahun saya akan sembelih binatang-binatang ni, sembelih kambing, lepas tu hagihkan daging-dagingnya kepada fakir miskin. Tapi dah dekat setahun saya tak buat. Setahun, 2 tahun dah saya tak buat. Lalu kata Fadilatul Syekh Husri kepada makcik ni, minta tolong anak cari kambing sekarang juga, sembelih, agihkan daging-daging itu kepada fakir miskin. Macam yang makcik pernah buat sebelum ni. Wajib ke tuan-tuan? Tak wajib. Tapi sunat. Tetapi sunat yang menyebabkan dia dekat dengan Allah. Akhirnya dia dapat ujian dari Tuhan. Allah bagi dia ujian supaya dia fikir apa benda baik yang dia pernah tinggal sebelum ni. Kerana benda baik itulah tali kasih sayang antara dia dengan Allah. Dia putuskan main renggang dia dengan Allah. Allah tak nak kita renggang dengan dia. Akhirnya Allah bagi ujian supaya dia fikir apa salah dia. Walaupun kira-kiranya bukan salah, dia bukan meninggalkan perbuatan yang wajib. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, selepas makcik ni minta anaknya carikan kambing, sembelih, agihkan kembali daging kepada fakir miskin, tak lama lepas tu sihat dia. Sihat dia. Doktor cek tak jumpa. Kalau kita, ni sah dah buatan orang ni. Ni mesti ada hantu jin ni. Sah makcik. Ini dah luar daripada kemampuan kami para doktor. Ini kena jumpa dukun, jumpa Tok Momo. Tak. Rupanya Allah Ta'ala menurunkan sedikit peringatan supaya makcik ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan perbuatan yang dia tinggalkan itu bukan perbuatan yang haram. Bukan perbuatan yang wajib. Dia meninggalkan satu perbuatan sunat, tapi perbuatan sunat itulah rupanya yang menyebabkan dia dicintai semakin hampir, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ujian yang menimpa kita kadang-kadang kita tak tahu sebab apa. Adakah kita ada buat dosa, lalu Allah nak suruh kita kembali, atau kita tinggalkan satu perbuatan sunat untuk Allah Ta'ala ingatkan kembali semula dengan perbuatan sunat itu, atau sebenarnya tak ada sebab, tapi Allah mahu angkat darjat kita. Dalam satu hadis, Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu meriwayatkan, an Mus'ab bin Sa'd an abihi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'a? Qala al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal. فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. Hadis ini sangat-sangat memberikan satu kelapangan dalam jiwa kita yang mesti akan pernah menerima ujian daripada Allah. Apa maksud hadis ini? Daripada Mus'ab bin Sa'd, daripada bapa beliau radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, saya telah berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling dahsyat sekali ditimpa ujian? Soalan sahabat kepada baginda Nabi. Ramai-ramai manusia ni yang paling teruk terima ujian siapa? Lalu kata Nabi, baginda telah bersabda, para Nabi. Sedangkan para Nabi langsung tak buat salah. Paling dekat dengan Allah. Tetapi rupanya yang paling dekat dengan Allah, itulah yang paling teruk akan menerima ujian. Para Nabi. Kemudian, orang yang paling menyerupai para Nabi. Lalu yang seterusnya pula adalah orang yang paling menyerupai para Nabi. Maksud dia, semakin kita merapati akhlak Nabi, semakin dahsyat ujian kita. Jauh sikit, kurang sikit. Makin jauh, makin kurang. Jauh sangat-sangat, kurang sangat-sangat ujian. Itu pula rupanya, survey dia. Makin dekat dengan Nabi, makin berat ujian. Lalu kata Nabi SAW, maka seorang lelaki, bukan takat lelaki lah, orang perempuan sama. Cuma lelaki ni dalam ucapan Nabi, kata Fadilatul Syekh Husri, ramzun lil mukallaf. Lelaki ini dalam ucapan Nabi, bila Nabi sebut lelaki, biasanya itu adalah simbol kepada seorang mukallaf. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Maka seorang lelaki, begitu juga perempuan, akan diuji berdasarkan kekuatan agamanya. Lalu sekiranya agamanya adalah keras, baik kuat, teguh, nescaya ujiannya telah menjadi berat. Sesuai dengan agama dia, sesuai dengan tahap
kekuatan agama dia. Sekiranya tipis yang wujud dalam agamanya, nilai agamanya, kekuatan dia berpegang dengan agama nipis sangat-sangat. Nescaya dia telah diuji berdasarkan hal keadaan agamanya. Maksudnya sikitlah ujian dia akan dapat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang berdasarkan kemampuan dia. Maka kata Nabi, ujian akan berterusan bersama dengan seorang hamba sehinggalah ujian meninggalkannya berjalan di atas bumi dalam keadaan sudah tidak ada lagi di atasnya sebarang kesalahan. Ujian yang makin berat dia terima tu bukan menyebabkan dia makin bermasalah, sebenarnya ujian itu menyebabkan dia semakin bersih sehingga sampai satu tahap Allah minta ujian itu tinggalkan orang ini. Akhirnya orang itu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan dia sudah bebas daripada ujian, dalam masa yang sama dia juga bebas daripada sebarang kesalahannya. Kerana kesalahannya dengan Allah sudah ditelan oleh ujian tersebut. Allah sama sekali tidak akan menzalimi hamba-hambanya, sama ada yang beriman dengannya atau yang mengkufurinya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Maka bersangka baiklah kepada Allah yang Maha Penyayang apabila dia mengujimu. Jadi kita bila dengar hadis seperti ini, kita rasa kuat. Kita rasa kalau kita tipu ujian, ada orang menerima ujian, kita rasa kita tidak lemah. Kita rasa gagah sebab kita tahu ujian ini bukan tanda Allah benci kepada kita sebenarnya. Tetapi di sebalik ujian itu ada pelepasan dosa, ada pembersihan yang Allah mahu hamba-hambanya balik kepadanya dalam satu keadaan dia bersih dan sunyi daripada segala kesilapan. Cuma tuan-tuan, walaupun hadis ni hadis yang ke-38 dalam buku yang menceritakan amalan yang mudah, bukan maksudnya kalau begitu jom kita menerima ujian, kita pergi jalan, orang tengah bawa laju-laju, kita saja je pergi. Kurang-kurangnya patah tangan. Selain daripada dapat insurans, dapat takaful, kita pun diampunkan dosa. Tak. Takut tak ampun sebab kita, Allah Ta'ala sebab apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan menggunakan tangan kamu sendiri dengan sebab kamu sendiri, jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi Allah tak suruh kita membinasakan diri, tetapi kalau diuji Allah, kita bersabar dan kesabaran itu adalah besar. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang bersabar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kebaikan biiznillah Subhanahu Wa Taala, dan apa ujian yang kita terima pun kita bersyukur pada Allah. Moga-moga semua kita sedang di dalam proses pembersihan, proses pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni semua yang kita baca ni dia akan pergi balik kepada hadis yang saya letak dalam tiap-tiap muka surat. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan apabila kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia yang paling teruk menerima ujian adalah para nabi, tahulah kita nabi yang paling dahsyat sekali terima ujian adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam banyak-banyak nabi yang paling teruk terima ujian 5 orang nabi yang kita panggil sebagai ulul azm. Nabi-nabi yang memiliki keazaman. Maksud dia, walaupun nabi-nabi yang lain ada keazaman yang kuat, tapi yang ni lagi dahsyat. Sebab menerima tentangan begitu besar daripada umat masing-masing. 5 orang nabi itu yang paling tinggi sekali, yang paling kuat sekali menerima ujian adalah Nabi Muhammad SAW. Seterusnya Nabi Allah Ibrahim, seterusnya Nabi Allah Musa, seterusnya Nabi Allah Isa, dan yang kelima adalah Nabi Allah Nuh alaihi wa ala sayyidina Muhammadin assalatu wassalam. Sebab tu bila kita mencerita tentang baginda Nabi, kita akan rasa malu. Allah, apa sangat ujian. Saya ambil contoh saya lah. Tak pernah lagi dalam kuliah, tiba-tiba tengah kuliah, tuan-tuan keluar tinggalkan saya tengah bercakap. Rasulullah pergi ke satu kemah ketika dalam musim haji. Perkenalkan Allah kepada orang Arab. Orang Arab tak layan. Sedangkan Nabi nak selamatkan mereka daripada dibaham oleh api neraka Allah. Berat ujian Nabi nak sampai ke Islam. Pergi ke Taif, dicampak dengan batu. Sampai pernah orang tanya baginda Nabi, ada tak peristiwa yang lebih payah yang dikau hadapi lebih daripada peristiwa perang Uhud?
Kan perang Uhud dengan ayahanda bapa mertua bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah sampai dibelah dada sampai kekalahan teruk di kalangan kaum muslimin. Ada tak ujian lain yang lebih dahsyat? Kata Nabi ada. Iaitu suatu peristiwa di Taif. Kuat ujian baginda Nabi. Sebab apa? Semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara ujian yang saya terima adalah payah nak berhenti bila berkuliah. Itu juga ujian juga. Moga-moga diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja. InsyaAllah besok kita akan masuk pada hadis yang ke-39 biiznillah Subhanahu Wa Taala. Mana? Maksud dia bukan merujuk kepada sahabat itu tidak, tetapi siapa yang paling akhlaknya ataupun perangai dia seperti seakan-akan Nabi, maka dia yang paling teruk ujian. Yang paling teruk sekali pada Nabi. Kemudian siapa? Okey, kemudian mereka yang akhlaknya merapati akhlak Nabi. Semestinya sahabat dan juga orang-orang lain. Kemudian siapa lagi seterusnya yang merapati orang yang macam Nabi pula. Jadi semakin seseorang itu hampir dengan akhlak Nabi, dengan pewatakan Nabi, semakin dia akan teruk diuji. Makin jauh dia, makin kurang ujiannya. Siapa? Yang tu kita tak tahulah macam mana kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni dengan orang ni mana yang lagi dekat dengan Nabi, Allah Taala saja yang tahu. Tapi konsepnya semakin seseorang itu merapati baginda Nabi dari sudut akhlak, semakin dia akan menerima ujian yang berat dalam hidup dia. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk menghadapi ujian. Kerana kita nak menjadi orang yang merapati akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala a'la wa alam. Kita tangguhkan dengan salawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka az-zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.